Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 24/1/24 kita teruskan pengajian dalam tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan baca ayat 19 dan 20. Allah Subhanahu wa taala nyatakan hanya Islam agama yang diiktiraf oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah nyatakan punca perpecahan ahli kitab. Apa dia punca? Kerah kepala, tak dengar kata. Dan Allah Ta'ala mantapkan pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlawan dengan hujah puak-puak kafir. Inilah ayat yang kita akan baca pada pagi ini biiznillahi azza wa jalla. Mari kita mula baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 99, edisi Jawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Balik kepada terjemahan kita. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai oleh Allah ialah Islam. Ingat ni, Islam agama yang benar sebab dia datang dari Allah. Semua amalan yang kita buat kerana Allah, untuk Allah, bukan kerana manusia. Nah, munasabatul ayah lima qablaha, susunan ayat ini. Lamma qarrara Allah azza wa jalla annahu al-ilahul haqqul ma'bud. Dalam ayat yang lepas, syahidallah, Allah Ta'ala tetapkan bahawa hanya Allah Tuhan yang benar, yang berhak dipuja, dipuji dan disembah. Bayyanal ibadah wad din. Maka dalam ayat ini Allah nyatakan ibadat, cara hidup, cara beribadat, cara beramal, agama yang benar, yang mesti kita berpegang dengan dia, ikut dia, beramal dengannya,
tak lain dan tak bukan, hanyalah satu agama saja, nama dia Al-Islam. Apa nama? Al-Islam. Jadi Islam saja agama yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan duk kira lah. Sampai ke hari kiamat agama Islam. Dan kalau orang tanya, Nabi-Nabi dulu agama apa? Semua Nabi agama dia Islam. Agama dia Islam. Pada itulah kita kena tahu. Cuma syariat mereka sedikit berbeza. Syariat mana perundangan, hukum hakam dia, pekoh dia berbeza sedikit sesuai dengan masa, dengan zaman mereka. Tapi pekoh kita sesuai dengan zaman kita. Daripada zaman Nabi naik unta dulu, sampai zaman kita lalu ni naik kereta, anak kita esok naik apa entah, sampai kiamat satu je agama Islam. Tetap tak boleh nak tukar-tukar, tak boleh. Kita kena yakin ayat ini ditafsirkan dengan ayat satu lagi, tanda pelajar, ayat surah Ali Imran juga, ayat 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa dia cari lain daripada Islam sebagai agama, sebagai anutan pegangan, maka Allah Ta'ala tak akan terima darinya, dan dia di akhirat manusia yang rugi. Maka Islam itu makna apa? Tulis pelajar. Al-Islam dengan makna Assalam, selamat, sejahtera, aman, damai. Islam dengan makna Al-Khudu' wal-Inqiyad, Islam dengan makna tunduk, akur, patuh kepada arahan Allah. Islam dengan mana agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau kata Islam, lawan dia Yahudi, lawan dia apa benda, Buddha, itu semua lawan belakang. Islam juga termasuk dalam perundangan, hukum hakam. Islam mengharamkan minum arak, itu makna hukum Islam. Itu makna Islam itu banyak. Islam makna keamanan, kesejahteraan, makna tunduk, akur, agama yang dibawa oleh Nabi, undang-undang yang diperundangkan. Karena itulah dikatakan syariat Islam itu mempunyai dua matlamat besar. Tulis tasyri'uddin. Allah Ta'ala bawa agama ni dua sebab yang besar. Yang pertama, tashihul i'tiqad. Allah Ta'ala nak perbetulkan lorong pegangan i'tiqad, pegangan hati manusia, supaya hanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, islah an-nufus, dan nak baik jiwa manusia, dan supaya kita buat baik, berhubung baik dengan Allah Azza wa Jalla dalam ibadat, dan berhubung baik dengan manusia dalam tingkah laku kita. Mana Islam ni komprehensif, lengkap dan sempurna, ada belaka pada dia. Jangan dia kata Islam ni juzuk, no. Islam kita kena ambil semua. Baiklah para jemaah sekalian, innad dina indallahi Islam, ay al-din al-maqbul, agama yang diterima hanyalah agama Islam. Yang lain-lain tak ada. Jadi Islam tu maknanya tunduk zahir dan batin. Itulah panggil. Jalan lain, fajami'ut turuq masdudatun. Jalan-jalan yang lain untuk menuju Allah Ta'ala tersekat, tertutup, terhalang. Hanya satu lorong saja kepada Allah, iaitulah lorong Islam. Lorong jalan yang dibawa oleh Nabi SAW, itu je. Yang lain sombak, kata orang, tak jadi. Jangan duduk berani lawat Islam. Tengok ayat seterusnya. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara, dia panggil Ahlul Kitab. Ahlul Kitab nama dia Yahudi dengan Nasara. Yang diberikan kitab itu tidak berselisih, tidak berpecah belah mengenai agama Islam, dan enggan menerimanya, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sahih tentang kebenarannya. Mula-mula okey je Yahudi dengan Nasara. Dia mari tunggu Nabi di Madinah tu.
Mari tunggu Nabi di Madinah. Bersatu pok dia ni. Orang panggil dengan penuh semangat. Tunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Bila Nabi datang, apa jadi? Bila mari Nabi SAW turun Al-Quran, mereka ikhtalafu, mereka berpecah belah. Pecah belah. Segelintir, segolongan kecil yang ikut Nabi masuk Islam, hak lain lagi no. Sebab apa dia lawan Nabi? Adakah kerana hujah tak betul? Adakah tidak jelas ajaran Nabi? Semua jelas. Allah Ta'ala sebut mim ba'di ma ja'ahumul ilm. Sudah ada ilmu tentang Nabi. Daripada kitab Taurat ada, dalam kitab Injil ada, dalam Quran pula ada. Tapi kenapa mereka lawan? Tengok ayat. Baghyam bainahum. Ini punca besar. Mereka berpecah berselisih semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Ini punca besar. Punah dunia ni mari pada mana? Tanda ni pelajar. Dunia ni rusak. Dunia ni punah sebab baghyan, hasad dengki, dendam mendendam, sakit hati. Itu semua punca-punca kerusakan. Dia tahu Nabi betul, tahu. Dia tahu ajaran Nabi SAW benar, tahu. Kenapa dia lawan? Hasadan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, hasadan min indi anfusihim, kerana hasad yang ada dalam kepala dia, dalam hati dia, kerana dendam, kesumat yang ada itulah mereka menolak dakwah Nabi SAW. Bukan kerana tak tahu, bukan kerana tak faham, bukan kerana tak sampai maklumat, sudah sampai tak mau ikut. Ini kita kata dahsyat ni. Itulah punca. Kita sama kita hari ni pun, sama-sama kita orang Islam pun, punca perbalahan duduk di mana? Duduk di hasad, dendam, tak boleh terima perbezaan pandangan, maka jadilah. Zaman kita hari ni, zaman ni dalam buku kita tentang apa ni yang kita akan belajar pagi Jumaat ni, Islam adalah apa ni? Islam cara hidup kita ni. Tuan-tuan baca. Sebab medan perbalahan di antara manusia puncanya mari daripada mana? Mari daripada hasad dan menyalahgunakan apa dia ni panggil media-media sosial yang ada sekarang. Allahu Akbar. Zaman kita hari ni mali'atun bistihza', penuh dengan perli, caci maki, ngata orang. Itulah medan menambah dosa, meraih pahala bagi sebagai orang. Orang yang kena fitnah, kena cerca, insya-Allah kalau dia di atas kebenaran, bermakna Allah Ta'ala nak angkat darjat dia, nak beri pahala dia banyak pada dia. Dan semua orang kutuk dia. Sekali geng dia share, kutuk kawan ni, hok bawah juga, masya-Allah, berasak, berapi dia punya kata-kata. Kita kata tak apa. Awak nak buat, nak kutuk, kono-kononnya dialah pejuang yang betul, jalan yang benar. Kita kata bainana wa bainakumul qabr, di antara aku denganmu ada kubur. Masuk dalam kubur, nampaklah siapa betul siapa salah. Sampai di mahsyar kita akan bertemu di sana, insya-Allah. Kita duduk di atas landasan sunnah ini, nak ajak orang supaya kembali kepada Al-Quran dengan sunnah, ikut salafus salih, ikut apa yang diajar oleh Imam Mujtahid Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau betul ikut Imam Syafi'i, mari kita tengok. Kita buka kitab Al-Um, kita buka kitab Ar-Risalah, kita tengok apakah yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i dalam ajaran ijtihad dia, dalam sudut akidahnya, dari sudut fiqahnya, dan sudut akhlaknya. Ini tak mau ambil akidah. Syafi'i fiqah, akhlak orang lain, akidah orang lain. Kalau betul-betul nak mempertahankan mazhab Syafi'i, jom kita buka kitab Imam Syafi'i, kita tengok apa pegangan dia, kita tengok apa ajaran dia, apa ijtihad imam, dan apa yang sepatut kita buat. Alhamdulillah,
kita di sini belajar fiqh mazhab Syafi'i, menghormati Imam Syafi'i daripada dulu sampai bila-bila, dan kerana itulah Hanan sendiri bercita-cita menubuhkan ma'had Imam Syafi'i, ma'had lidirasatil manhaj Syafi'i aqidatan wa syari'atan wa sulukan. Kita nak tiga-tiga lengkap. Kita kaji Imam Syafi'i dari sudut akidah, dari sudut fiqh, dari sudut suluk, dari sudut akhlak. Ya, insya-Allah kalau tak sampai cita-cita kita tunggulah anak cucu pula menyambung kan tugas yang mulia ini, insya-Allah. Ada anak gembira bila orang kata kita bangkit mempertahankan Syafi'i, kata na'am. Kita pertahan dari 3 dimensi Syafi'i, akidah, syariat dan ibadat, insya-Allah. Baik, balik pada tajuk kita. Punca perpecahan mari pada mana? Hasad. Kerana hasad ni lah duk teruk orang ni, duk teruk, duduk perli orang, duk mengata orang, kerana itu punca besar. Tak ada masalah, tulis je. Bila dia tulis, pengikut pula kutuk di bawah, kita menunggu je malaikat mencatat pahala-pahala yang banyak di saat kita malah ibadat. Orang tolong beri pahala, alhamdulillah. Biar kita boleh pahala, pengutuk boleh pahala. Ambil langkau pahala, aku nak pahala. Naam. Siapa sajalah tuan-tuan dan puan-puan yang dikutuk oleh orang, bila kita nak membawa kebenaran, sabar, kita meraih pahala setiap hari. Orang yang mengutuk boleh pahala setiap hari. Cakap dia depan kita lah di lubang kubur, itu je lah. Cakap ada Quran dan hadis, tak nak pakai Quran. Nak pakai hadis, pecah juga. Orang yang bawa hadis sahih, dia bawa adik tak sahih. Macam mana nak ada kesatuan? Ini masalah kita. Baiklah, kalau kita hurai bab Yahudi ni payah lah, panjang pula cerita dia, sebab ada kaitan juga dengan perpecahan yang berlaku di zaman kita. Nah, mari kita pergi pada ayat akhir ayat. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Dan ingatlah sesiapa yang kufur engkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Cepat. Siapa dia kufur, ayat Quran jelas, hadis Nabi SAW jelas, tafsir ulama-ulama salafus soleh jelas. Kita nak tak mau terima lagi, kita mau lagi lawan, kita kata tunggulah apa yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Quran ada, hadis ada, pandangan ulama Islam sudah ada, maka Allah Ta'ala ni sari'ul hisab, cepat kira-kira dia. Ulama tafsir kata Allah Tuhan tak payah guna ada alat moden untuk nak kira amalan kita, cukuplah dengan ilmu Allah Ta'ala, cukuplah yang Allah Ta'ala gunakan kebijaksanaannya, dia boleh selesai apa yang berlaku di kalangan kita dalam masa yang sekejap. Allahu Akbar. Baik, tamat satu ayat, pindah kepada ayat 20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Oleh sebab itu, jika mereka berhujah, menyangkal dan membantahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengok tu ajar. Kalau dia lawan juga mu, setelah engkau bacakan Quran, kau jelaskan sunnah, dia lawan juga, maka katakanlah aku telah berserah diriku kepada Allah, dan demikian juga orang-orang yang mengikutku berserah diri kepada Allah. Maknanya kalau buat kafir tu mari balah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ajar kepada Nabi suruh jawab, akhlastu aslamtu wajhiya lillah, akhlastu amali wa ibadatillah. Amalan aku, ibadat aku hanya kerana Allah, bukan kerana mu. Mu mari ke tak mari ikut. Termasuklah pengikut-pengikut Nabi, semuanya ikhlas dalam memperjuangkan agama Allah dan beramal dengan undang-undang Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kata tuan-tuan, bila kita boleh belajar, boleh ikut apa yang diperintah oleh Allah, boleh berpegang dengan apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bahagia dengan cara kita, walaupun kita dihentam, dikutuk oleh orang,
tapi kita rasa hati tenang sebab sandaran kita kukuh, insya-Allah. Baik, isu yang kedua, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum, maka dan bertanyalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang diberi kitab. Itu satu kategori kafir. Kitabi, ada kitab Yahudi Nasara. Satu kategori lagi al-ummiyin. Ummi ini siapa? Orang-orang yang ummi, yakni orang-orang musyrik lain daripada Yahudi dengan Nasara. Dia kata asalnya man la kitab lahum, orang yang tak ada kitab daripada musyriki al-Arab, musyriki Arab dululah. Lepas tu mari musyriki India jadi Hindus, mari musyriki Buddha, macam-macam puak kafir, semua kafir serupa belakang. Afradtum tauhid lillah, adakah kamu telah murnikan tauhid kemungkaran Allah dan kamu ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kamu masih lagi ikut apa yang dibawa oleh tok nenekmu? La. Nak kata apa? Maka Allah bagi tawaran, fa in aslamu faqad ihtadaw. Kemudian jika mereka memeluk Islam, masuk Islam, faqad ihtadaw, maka sebenarnya mereka telah memperoleh petunjuk. Jadi siapa dia masuk Islam dengan zahir dan batin, mana ikhlas masuk Islam, mereka telah mendapat hidayah taufik daripada Allah Azza wa Jalla, wa asabu sabilal haq, dan jalan yang mereka ambil jalan yang benar. Kita kata alhamdulillah. Baik, kalau dia lawan, fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh, dan sebaliknya jika mereka berpaling tidak mahu menerima Islam, maka sungguhnya kewajipanmu hanyalah menyampaikan dakwah Islam itu. Alhamdulillah, Nabi dah sampaikan, orang tak ikut, kau punya pasal. Kita pun dah kempen, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita kembali berpegang dengan Quran dengan sunnah, berikut ajaran para ulama muslimin dari kalangan salafus salih dan juga ulama-ulama yang mutaakhir yang kemudiannya dia mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang lari, kita kata selesai dah, tanggungjawab saya. Awak punya pasal. Jadi kalau kita lari setelah menerima hujah, rugilah dia. Fa innama 'alaikal balagh. Allah Taala tak letak atas kepala kita lebih daripada apa? Daripada kemampuan kita. Kita mampu setakat mana? Setakat tu ialah kita mampunya. Lebih-lebih lagi mana ada. Betul tak? Jadi kemampuan kita terhad. Kita hanya boleh apa belajar? Boleh menyampaikan. Wa ma 'alaika al-balagh. Kita boleh nyampai tapi tak boleh paksa orang. Wallahu basirum bil ibad. Dan kemudian dan ingatlah Allah sentiasa melihat tingkah laku sekalian hamba-Nya. Mana di akhir ayat ini orang panggil paku kemas. Allah Ta'ala muttali'un ala jami'il khalqi. Allah Ta'ala tengok kepada semua makhluk Dia, dan Allah Ta'ala tahu semua keadaan mereka. Siapa yang taat dari kalangan mereka, Allahumma ja'alna minal muti'in, ya Allah jadikan kami hamba-Mu yang taat. Siapa yang lari daripada Islam, siapa berpaling daripada sunnah, siapa berpaling daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita akan dibalas oleh Allah. Apa lagi yang kita nak? Kita naknya para jemaah buat persiapan, lengkapkan rekod kita dengan amalan-amalan yang baik, dan bersihkan jiwa kita, hati kita daripada sifat Yahudi yang dendam pada orang, hasad pada orang, dengki pada orang,
kita buka dada, cerahkan hati kita, celek mata kita, buka telinga kita untuk mendengar, yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Kita dengar yang baik dan kita ikut apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah ayat kita. Sekarang kita pindah mencari 5 faedah yang besar yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepahaman kepada kita, insya-Allah. Faedah yang pertama, inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna, Allah Taala mula dengan inna bil kasri, dengan baris bawah inna. Kenapa? Li'annal kalam allazi qablahu qad tamma. Sebab ayat 18 selengkap dah dia perbincangan dia. Perbincangan dianya Allah sendiri menyaksikan keesaannya, kemudian para malaikat dan ulul ilmi telah menyaksikan. Orang panggil mati stem dah, tak boleh bergoyang. Maka datang ayat ini, satu jumlah yang baru untuk menguatkan ayat 18 bahawa agama yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang disaksikan oleh Allah kebenarannya, hanya satu saja, iaitulah al-Islam, agama Islam. Hak lain tak jadi, orang lain tak pakar, agama lain tak jadi. Duduk main apa agama lain lagi je. Nah, pasal itulah kalau ada hari ni zaman kita hari ni, ada orang dia panggil berapa dia bahasa sekarang ni, dia panggil liberal ke pluralisme ke, nak menyamakan agama lain, kita kata orang tu tak ada agama. Sekarang ni gerakan liberalism ataupun dia panggil pluralisme ni kuat. Dia cuba nak campur adukkan agama. Tak apa, kita toleransi. Hari Jumaat you pergi masjid, hari Ahad saya pergi gereja. No, tidak ada gereja. Semua kita kena Islam, semua kita kena beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. Ada sahabat saya, dia masuk Islam, bini dia tak mau masuk Islam sebab ada keluarga bini dia menikah dengan Arab, campur agama, duduk di negara Arab. Dia kata kenapa Malaysia tak boleh? Tok dia, ayah dia boleh di negara Arab. Kita kata aslim taslam, masuk Islam jadi. Kita dah hari tu kita sebut dah cerita ni, mana kepahaman dia tu liberal. Ada setengah negara dalam satu rumah macam-macam agama ada. Laki pergi masjid, bini pergi gereja. Tak, kulluna ilal masjid, semua kita kena pergi masjid. Jadi puak-puak pluralisme ni bahaya, sebab dia kata agama sama ya, semua kita nak kebenaran, semua kita mencari Tuhan. Kita kata tidak, dinunal Islam, Rabbunallah. Semua kita kena beriman kepada Allah, kena masuk agama Islam. Tak boleh nak main-main keluk-kelik macam ni, tidak mungkin. Dua, tulis faedah yang kedua dalam ayat ini. Bila kita baca tentang Islam, tengok Allah Taala kata apa? Wa makhtalafal ladzina utul kitab. Orang yang diberi kitab pecah penggal habis. Sudah main bahasa Kelantan sikit dah. Pecah penggal. Kata di ulama tadabbur, Allah Ta'ala kata alladzina utul kitab, orang yang sudah ada kitab. Kitab apa tu? Kitab Taurat, turun dari Allah. Kitab Injil datang dari Allah. Tiba-tiba maklumat yang sudah jelas kedatangan Nabi akhir zaman. Tiba-tiba bila datang Nabi, depan mata dia tengok Nabi SAW, dia dengar Quran, dia lawan. Maka orang ni ziyadatu takbih, Allah nak nambahkan lagi keburukan, kedudukan ahlul kitab, sebab dia ada kitab. Sebab tu Allah Ta'ala mula dia dulu. Ukhtalafal ladzina utul kitab. Tengok dalam ayat kedua, wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyyin. Kata kepada ahli kitab dan orang yang tak ada kitab. Mana orang ada kitab ni lebih dahsyat daripada orang yang tak ada kitab. Sebab itulah kesalahan yang dibuat oleh ahli agama, orang yang belajar agama,
lebih dahsyat daripada kesalahan yang dibuat oleh tok jahil yang tak ngaji agama. Salahlah ke, tapi orang yang ada ilmu buat salah, buat maksiat lebih dahsyat daripada orang tak ada ilmu. Dua-dua itu salah belaka. Jangan mainlah. Maka dalam ayat ini Tuhan kata utul kitab, sifat mereka apa? Baghyan, sifat dia jahat. Maka di sini Allah menambahkan lagi keburukan mereka, buruk di atas buruk. Ada kita perangai buruk. Allah bahaya. Masyarakat kita tak boleh terima. Dia kata saya sedih Ustaz, yang kena kepada saya ni orang ngaji agama. Asyik. Kata kalau dia tak ngaji agama lain sikit, sebab memang dia jahil. Ni hak ngaji ni tipu kita ni pelik ni. Sebab atas kepala ada, ridak atas bahu ada, bawa orang nak pergi umrah, nak pergi haji, pok tipu orang. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Kadang-kadang orang ni tak tipu pun, dia tuduh tipu. Ada juga macam tu. Semata-mata kerana hasad dengki. Di dalam dunia ni dia panggil scammer bahasa kita sekarang ni. Scammer ni dia boleh macam orang Kelantan kata pokok. Nanti apa dah pokok ni? Kita dah bagi tahu itu pokok apa nama? Asal sumpah. Dia boleh tukar warna. Dia nak pergi jumpa orang agama, oh sobat. Dia nak pergi jumpa orang hebat-hebat, koci henda. Tahu koci henda? Pakai kok ni, kat tali sini. Itu dia panggil kunci henda. Orang Kelantan kata koci henda. Henda basikal tu, pak kita pergi tu nama apa? Handle. Koci handle, biar bunyi less sikit. Itu dia. Tak kau tengok mana nak pergi jumpa orang molek, orang bandar-bandar koci henda, mana pakai tali ya. Nak pergi jumpa orang-orang kapur ni, serba kain saru. Beli orang kita. Bisa dia ni pelaburan besar ni di Mekah ni. Mana? Na'udzubillah. Maknanya orang ada ilmu tipu lebih dahsyat daripada orang tak ada ilmu. Sebab itulah tulis pelajar. Ini kata-kata hikmah yang baik saya jumpa dalam ni. Dia kata alal muslim alla yanzura ilal ayah. Setiap muslim jangan tengok kepada ayat-ayat yang Allah sebut tentang perpecahan umat dulu kehadatsin tarikhiyin, seperti satu peristiwa sejarah yang berlaku. Bal yatluha mutazakkiran. Kita baca ayat perpecahan ini untuk nak ingat, untuk kita sedar, tahziran lil muslimina minal khilaf fid din, bagi amaran pada orang Islam jangan berkelahi, jangan berpecah dalam agama, jangan. Wa tafarruq ila syi'in, dan berpecah belah kepada geng-geng, kumpulan-kumpulan. Ittiba'i lisanani man qablahum, kerana ikut sunnah perjalanan orang dulu daripada kita. Yahudi pecah, kita nak pecah juga. Satulah persatuan, jangan duk banyak. Kalau sudah ada persatuan ni yang baik, contohnya kita kata tentang nak satukan pusat-pusat pengajian, buat hal lain, buat apa? Ini buat hal lain itu kerana agenda lain. Pasal itulah ada orang sekarang ni, bila dia tak boleh jadi ketua, dia tubuh satu persatuan baru, dialah presidennya. Jadi bila presiden sedap dia bercakap atas nama presiden. Atas nama presiden cakap majlis presiden, nak kata apa? Jadi ulama kata kita baca ayat-ayat perpecahan bukan sekadar nak tahu tarikhi, tapi nak ambil iktibar, pengajaran jangan berpecah sama-sama kita. Jadi masalah sekarang ni macam mana tak berpecah? Hati itu bermasalah. Benda khilaf kecil ditarik besar-besar. Orang Arab kata la taj'alul habbata qubbah. Tulis kat Arab ni awal. La taj'alul habbah qubbah. Mu jangan jadikan benda kecil seperti sebiji padi itu macam satu dom besar. Benda kecil khilaf. Kadang-kadang khilaf istilahi. Khilaf dari sudut penggunaan istilah. Orang ni kata tak tahu, orang ni kata jahil. Baloh situ pula. Orang ni kata apa ni, benda kecil istilah. Kalau hati tu tak sakit, boleh je berlapang dada. Tapi bila kerana hati hikdan, baghyan, habis. Setiap kali satu keluar isu apa-apa, seminggu, 2 minggu, netizen duduk baloh dalam alam maya, kata mengata, kutuk mengutuk.
Konon-konon nak membela kebenaran. Kebenaran apa yang kita nak bela? Apa kebenaran yang kita nak bela? Pasal itulah ana jemput sahabat-sahabat kita, jom kita bangkit membela Imam Syafi'i dari semua dimensi ajaran yang ditinggalkan oleh Syafi'i, daripada akidah dia, daripada ibadat dia, daripada muamalah, dan juga daripada akhlak dia. Comel. Tapi tak mau. Nak ambil pekoh ambil separuh jalan je, bukan ambil semua daripada atas. Ingat, hati-hati. Pasal itulah kalau bercakap dengan emosi lain jadi, bercakap dengan ilmu tenang jadi, insya-Allah. Baik, kita pindah yang ketiga. Yang ketiga, Allah sebut di sini ayat yang cukup menakutkan kita para jemaah sekalian. Apa yang menakutkan? Tengok, Allah Taala kata baghyan bainahum. Baghyan bainahum, punca kita kena cari kunci. Dia panggil kinok, bahasa orang bentar ketak dia panggil kinok lah. Dia punya kunci, kata kunci apa dia? Kita kena belajar ilmu-ilmu seminar antara masa ni. Kata kunci duduk mana? Duduk di baghyan bainahum, punca perbalahannya kerana hati tak betul. Bas. Tengok Tuhan sebut, isyaratun ila annahu indal mukhalafatil insan ghairahu. Manusia nak bercanggah dengan orang lain, nak balas dengan orang lain, punca mari mana? Punca mari daripada sakit hati, mari daripada tidak ada insaf dalam menilai orang. Ini punca. Marilah hujah setara mana pun, kalau hati sudah sakit, hati tidak tenang, tidak akan dapat kesatuan, tak akan bersatu, tak sedut royak. Allahu Akbar. Ini punca besar kerusakan yang berlaku di atas dunia. Allah Ta'ala sebut beberapa ayat. Tuhan tulis dalam ayat ini, Tuhan kata hasadan min di anfusihim, iaitu baghyan bainahum. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut baghyan bainahum, punca dianya kerana kejahatan yang ada di antara mereka, sakit hati. Dalam ayat lain Tuhan tulis hasadan min indi anfusihim. Tengok ayat surah Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Puncanya hasad. Dalam ayat ini kata baghyan dalam surah Al-Baqarah 109, hasadan min indi anfusihim. Carilah tuan-tuan, penyakit besar yang melanda umat ini dalam Quran, punca dianya hati bermasalah. Karena itulah ana selalu buat analogi, tanya perbincangan, sakit hati dengan hati sakit berbeza. Hati sakit bawa hospital, insya-Allah doktor cari ubat. Tapi kalau sakit hati, kata orang membawa mati, lagu itulah perangai dia. Tak akan maaf pada orang, tak akan bertimbang rasa, tidak akan bertoleransi. Puncanya hati bermasalah. Mari kita betulkan hati kita, aslih niyatak, betulkan niat, betulkan channel, insya-Allah kita akan cari perdamaian, kita akan cari kesatuan ummah, insya-Allah. Ini yang kita nak. Maka di sini ayat ini juga menjadi peringatan kepada kita punca-punca kerusakan umat. Baiklah, kita pindah yang keempat. Yang keempat boleh pelajar. Yang keempat, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Kalau orang mari nak berdebat denganmu, mari nak berlawan denganmu, mari nak balas denganmu, maka Allah suruh Nabi kita declare isytihar, aslamtu wajhiya lillah, aku tunduk muka aku ni kepada Allah. Maknanya nak bincang boleh, tapi masuk Islam, ikut Quran, ikut sunnah, insya-Allah kita bincang. Kalau mari nak balah ya, duk mari duk cerita Isa anak Tuhan, Yahudi mari Uzair anak Tuhan, mari popok kafir hak tak ada kitab ni pula malaikat anak Tuhan, tak selesai masalah sampai bila-bila. Sama juga, sama-sama kita orang Islam pun jangan duduk balah kerana benda juz'i, sedangkan benda asli, aslul iman masih terpasang dalam hati masing-masing. Kita kata alhamdulillah. Maka jadi bila orang mari nak berhujah, kita kata yang pertama sekali,
kita kena kembali kepada poin asal. Poin yang asal dia duduk mana? Duduk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tak situ dulu. Bila beriman, di manakah punca sumber pegangan orang beriman? Di mana? Jawabnya duduk di pada Quran dan Sunnah dan tafsiran ulama-ulama yang muktabar di kalangan salafus salih. Ni pergi cari istilah kurun 13 14 ni. Istilah tu dah dipakai, dijadikan sebagai tapak base, tapak perbincangan. Inilah pegangan kita. Inilah pegangan ke mana? Macam kita nak tak mana pegangan ulama salafus salih di mana? Jangan ambil ujung, tak ambil yang belakang. Bila berlaku khilaf, bawa hadis. Ulama orang yang kemudian akan mengutuk orang yang kemudian tinggal ajaran orang yang awal, kita tak kutuk. Kita kata inilah puncanya baghyan wa hasadan, na'udzubillah. Baik, masa kita habis. Yang kelima, yang keempat lagi, kenapa dia kata aslamtu wajhi, aku tundukkan muka aku? Sebab ulama kata al-wajhu asyraful a'dha, muka ni tempat yang paling mulia dalam tubuh manusia, muka. Sebab di muka berkumpulnya anggota-anggota hawas panca indera yang besar. Mata duduk sini, telinga duduk sini, bang duduk sini, ngunyah duduk sini, apa dia, senyum duduk sini, masam duduk sini. Itu dia panggil muka, tempat yang paling mulia. Kerana itulah Allah, bila kita salat, Nabi kata aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Tempat yang paling mulia sekali di tubuh kita, muka. Muka inilah yang kita letak atas lantai tempat orang pijak. Musim-musim hujan ni, orang Kelantan kata bang kaki sebaya naik atas kapet, lepas kawal tu pijak, kita letak muka kita. Lis tunduk pada Allah Azza wa Jalla. Pasal itulah bagi anak sayang tuan-tuan, siapa dia boleh sujud atas lantai dengan dahi dia, dengan muka dia, turun, tinggalkan kursi kamu, mari sujud atas lantai. Ni duduk relax atas kursi pakai sujud gitu, muka kita sampai ke lantai. Saya tak kata tak sah salat kalau cukup syarat, tapi bila kita nak letak aslamtu wajhi, aku serahkan muka, letakkan muka aku ni semata-mata kerana Allah. Di mana? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Dalam hadis yang sahih Nabi kata tempat yang paling rapat kita dengan Allah ketika kita sujud. Allahu akbar. Sayang, karena itulah selagi boleh kita bertahan dengan keadaan keuzuran ini, tapi muka ini masih duduk di atas lantai kerana Allah, kita akan sujud di atas lantai biiznillahi azza wa jalla. Jadi saya ajak tuan-tuan dan puan-puan yang duduk solat atas kursi itu, turun, tinggalkan kursi, duduk atas lantai, muka di atas tempat sujud. Aqrabu ma yakun abdu min rabbihi wa huwa sajid. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, fa in aslamu faqad ihtadaw. Tengok Allah Taala bagi jaminan, fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mengikut Islam, satu lorong je nak dapat petunjuk, satu lorong saja nak dapat hidayah Allah, iaitulah dengan jalan Islam. Bila nak Islam, kita ikut siapa? Ikut Quran. Ikut siapa lagi? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tak ikut Islam, jawabnya orang ni tak seduk cakap lah, besar mana, hebat mana, tak akan jadi kan? Hebat orang ni, kata hebat mana pun tak seduk kata, tak akan dapat. Pasal itulah Tuhan bagi amaran, wa in tawallau, kalau mereka lari, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, para pendakwah kata alhamdulillah. Sebab apa? Allah kata kamu dah menyampai, terlepas tanggungjawab. Orang tak ikut, bagi kerja kita. Pasal itulah para pendakwah selalu mendidik kita, tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita, murabbi kita, kata membuat kerja ya, membuat kerja. Wa qul malu fasayallahu amalakum wa rasul. Tuhan nak tengok membuat amal. Tuhan tak tanya kesan daripadamu, orang ikut ke tidak, bukan kerja kita. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita kerja kita, ajak orang, dakwah orang, dia ikut, alhamdulillah. Dia tak ikut, kita dah lepas tanggungjawab. Tapi jangan kita kata biar mulah, taklah, kena usaha. Tak pada sekali dua kali kan? Tak pada dua kali tiga kali. Dakwah ni kena berterusan. Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi kita 23 tahun. Kita baru 23 hari nak mengamuk dah. Sabar, sabar. Wallahu basirun bil ibad. Allah Ta'ala nak tengok apa yang kamu buat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan namanya yang maha indah,
dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita yang terbaik yang mampu kita buat dalam melaksanakan tuntutan syariat, berpegang dengan agama yang mulia, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, insyaallah kita akan sambung lagi ayat 21 22 dalam siri yang akan datang gadan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.